Hello, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat kembali ke channel saya. Untuk video kali ini, saya akan membincangkan soalan-soalan daripada peperiksaan percubaan SPM 2020 Negeri Kelantan, Kertas 1. Okey, Negeri Kelantan, Kertas 1. So, tanpa buang masa, jom. Okey, kita mula dengan soalan 1. Which of the following is a derived quantity? Okey, kuantiti terbitan. Sebelum kita nak jawab soalan 1 ni, kita kenal dulu apa itu derived quantity. Okey, so derived quantity is a quantity in which it is a combination of two or more base quantity. BQ tu adalah base quantity. So derived quantity adalah suatu kuantiti yang terhasil daripada kombinasi dua atau lebih kuantiti asas. Okey, kita tengok dulu kuantiti asas. Lepas tu kita boleh tahu jawapan dia. Kuantiti asas ada 5. Mas PJ. MAS mas PJ. Mas PJ. Mas PJ. Okey. Masa, arus, suhu, panjang dan jisim. So daripada 5 ni kita boleh cancel out untuk dapatkan jawapan untuk nombor 1. Okey. So kita cancel out time, mass, electric current. So jawapannya adalah force. Force adalah derived quantity. Next. Soalan 2. Which of the following pair is correct? Okey, yang manakah pasangan berikut adalah betul? Okey, kita tengok pasangan dia. Kuantiti dan juga jenis kuantiti dia. Okey, kita ulang kaji sikit apa itu skala kuantiti. Ia adalah kuantiti yang mempunyai magnitude sahaja tetapi tidak ada arah. Have magnitude but no direction. Okay. How about vector quantity? Vector quantity, it is a quantity that have both magnitude and direction. Ada dua-dua magnitude dan juga direction. Ada nilai, ada unit, ada arah. Okey, kita tengok pair manakah yang paling tepat. Okey, adakah force skala quantity? No. Adakah weight skala quantity? No. Both of them ada arah. So kita tinggal pressure dengan momentum. Okey. Kita tengok momentum. Tengok sajalah tengok momentum dulu Apa itu momentum? Momentum is the product of mass and its velocity. Okay, so because of velocity adalah suatu unit vektor, maka apa sahaja formula yang melibatkan vektor kuantiti turut akan menjadi suatu vektor kuantiti. So momentum adalah sejenis vektor kuantiti. Seterusnya soalan 3. Table 1 shows the measurement of the diameter of an object. Okay, ini ukuran diameter suatu objek. 5.5 untuk bacaan pertama, kali kedua 549, kali ketiga 5.50. Okey, bacaannya kalau tengok dekat sini tak lari banyak tak berbeza banyak. Tetapi actual value, nilai sebenar untuk diameter tersebut adalah 5.3, which is jauh daripada bacaan yang dibaca. Bacaan sebenar adalah 5.30, tapi alat pengukur itu memberi bacaan dalam range 5.5 dan 5.49. So, apakah kehendak soalan? Antara bacaan-bacaan yang kita dapat ni, kita dapati bahawa bacaannya tidak berubah banyak, iaitu konsisten. Tetapi tidaklah tepat kepada nilai sebenar. Nilai sebenar dia jauh, 5.3. Okay, so it is not accurate. Okay, consistent but not accurate. Soalan 4 daripada suatu tape chart. Ini adalah tape chart. Okay, soalan tanya, what is the total displacement? So, total displacement boleh dikira menggunakan ataupun melihat pada paksi Y. Panjang-panjang tip tersebut kita gabung-gabungkan atau totalkan, tambahkan semuanya, kita dapatlah the total displacement. 2 campur 4 campur 6 campur 8 campur 8. Sebab ada 2 tip kat situ pembetulan untuk soalan ni. So kita tambahkan, sebenarnya jawapannya 20 campur lagi 8, 28. Jawapan untuk nombor 4 tadi adalah D.
Nombor 5, effect of inertia. Okay, define inertia. It is the tendency of an object, kecenderungan sesuatu objek, okay, to remain, untuk kekal. Remain at its, pada keadaan asalnya, initial motion, gerakan asalnya. Kalau dia sedang bergerak, dia akan terus bergerak. Kalau dia sedang berhenti, dia akan terus berhenti. Okey, inertia. So antara 4 contoh ni, mana satu adalah contoh inertia? Jawapannya adalah A. Okey, tukul tu digerakkan ke bawah bersama-sama dengan pemegangnya. Sebaik saja pemegangnya berhenti disebabkan hentakan berlaku, itu menyebabkan bahagian pemberat atau kepala hammer tersebut turun ke bawah, okey, dan mengetatkan bahagian kepala. Kenapa dia turun juga walaupun pemegang berhenti? Ini adalah kerana sifat inersianya, yang sedang bergerak akan terus bergerak. Yang lain-lain adalah contoh daripada topik lain. Okey, soalan 7 adalah airbags. Dan soalan bertanya berkenaan dengan fungsi airbags. Okey, secara asasnya untuk menahan impact yang akan terkena pada muka lah. So apa berlaku adalah bila airbags inflates, it increase the impact time ataupun time of impact yang akan terkena di antara muka dan juga airbags. So apabila time of impact increase, the impulsive force will be reduced. Okay, daya impulsif yang akan terkena pada muka akan berkurangan. Okay, jawapannya D. Nombor 8, durian is falling from a tree. Okay, kita lukis sekejap. Katalah ni ada satu pokok, tak pastilah ni pokok durian ke tak, tapi saya sketch, sekadar sketch lah nak tunjuk the motion. Dan buah tersebut jatuh daripada pokok tersebut. Jatuh, so saya buat tanda bawah. Kenapa pokok jatuh ke bawah? Kita diberi tahu bahawa ia disebabkan oleh graviti. Dan setiap objek yang jatuh akan jatuh dengan nilai pecutan gravitational acceleration, which is the value is 10 ms negative 2. So gravitational acceleration G adalah satu nilai yang tidak berubah. Okay, it is constant, remain constant. So kita define acceleration untuk dapatkan jawapan untuk nombor 8. Acceleration is V minus U divide by T. V tolak U juga boleh ditulis dalam bentuk perkataan, iaitu change of velocity. Okay, V tolak U, haju akhir tolak hal jawapan, bahagi dengan time. So kita panggil dia rate, kadar, rate of change of velocity, kadar perubahan halaju C. Okay, next, nombor 9. Untuk nombor 9 ni, diberitahu bahawa suatu kapal terbang bergerak dalam satu motion ke depan dan dalam keadaan pecutan. Ni saya pesan banyak kali dah. Apabila satu objek berada dalam pecutan, okay, apakah maksud atau kehendak soalan? Okay, soalan akan tackle awak dari segi adakah awak tahu bahawa jika satu objek itu memecut, semua daya yang bertindak ke atasnya, okay, adalah dalam keadaan unbalanced. Okay, tidak seimbang. Unbalanced force. Okay, ini subtopik unbalanced force. Apa maksudnya? Daya kiri dengan daya sebelah kanan tak sama banyak ataupun not equal. Force on the left not equal to the force on the right. Tak sama. Pegang ni betul-betul. Kenapa left right je? Kenapa bukan up down? Sebab dia bagi tahu motion forward. So kita ambil lah yang forward, depan belakang saja. Okay, so those two forces are not equal. Disebabkan memecut ke kiri, daripada gambar rajah ni ke kiri, maka kita boleh assume bahawa force sebelah kiri lebih besar dari force sebelah kanan. So kita select jawapan, daya tujah lagi besar daripada daya seret. Okay, next, daripada tajuk Hooke's Law. Okay, semua spring yang ada dalam soalan ni adalah identical. Soalan 10 bermaksud nilai K nya atau spring constantnya semua sama. Okay, sama jenis.
Alright, semuanya digantung dengan 500 gram. Kirakan total extension dan susun mengikut susunan extension X. Okey, kita tengok R dulu. Macam mana nak buat extensionnya? Kita tuliskan X. Kalau ada gantung dengan 2, maka kita bahagi 2. Kongsi sama banyak dengan 2. X per 2. Okey, selesai. S pula. S, ada 2 bahagian. Yang ni kongsi 2. Okey, yang pertama kongsi 2. So, X per 2. Tambah. Kenapa tambah? Sebab ada satu set lagi dekat bawah. Okey, tambah berapa? Tambah 1. Tambah X lah. Okey, so X per 2 tambah X dapat 3 per 2 X. Next, T. Okey, T. Tengok ni kongsi sama banyak dengan 4 spring. So, X bahagi 4. Tambah dengan satu set lagi. X bahagi 2. So, X per 4 tambah X per 2. Kita dapat 3 per 4X. Okey, dapat nilai-nilai ni. X per 2. Sekejap saya highlight sekejap. X per 2. 3 per 2X. Dan 3 per 4X. Okey, 3 nilai ni. Tengok dekat kalkulator awak. Kalau awak keliru dari segi pecahan, tekan kalkulator awak untuk dapatkan mana satu nilai yang besar, mana satu nilai yang kecil. Okey. Okey, so susun untuk dapatkan susunan dia STR. Alright. Jadi jawapan untuk nombor 10 adalah A. Kita teruskan ke nombor 12. Nombor 12 diberikan force F1 menekan ke bawah pada piston Q dan menghasilkan satu lagi force iaitu F2 pada piston R. Okay, F2 pada piston R. Alright. Which of the following is correct? Manakah statement berikut yang benar? Okey, kita try check satu-satu. Pressure liquid at R greater than pressure liquid at Q. Okey, ini kembali kepada prinsipal Pascal. Piston 1 dengan piston 2, kedua-duanya akan mengalami atau menghasilkan pressure yang sama. Pressure yang sama. Force tak sama. Pressure yang sama. So, A salah. Force. Okey, force untuk B is transmitted equally. Tak sama. Force tak sama. C, volume displaced Q greater than R. Okey, jawapannya bukan greater. Okey, jawapannya adalah less. Terbalik Okey, so kita tinggal pilihan jawapan F2 greater than F1. Betul Kita menggunakan force yang kecil F1 untuk menghasilkan force yang lebih besar F2. Seterusnya 13. Diagram 6 shows the reading of the weighing scale dalam air dan juga di udara. Ni di udara kita boleh baca bacaan objek, berat objek di udara 7 Newton. Kemudian untuk diagram sebelah dia, berat objek di dalam air 4 Newton. So kita tengok berat dia telah pun berkurang. Okey, ini adalah ini adalah Archimedes Principle. Archimedes Principle. So daripada diagram ni kita boleh kira the buoyant force value hasil daripada formula W, weight on air tolak dengan weight in water. So weight on air 7 tolak weight in water 4 dapat 3 Newton. So ini adalah nilai buoyant force yang bertindak ke atas objek di dalam cecair dalam gambar rajah ni. Okey, C jawapannya. Okey, soalan seterusnya adalah berkenaan dengan manometer. Okey, manometer. Pressure of gas menyebabkan ada difference in height of the mercury dan difference of height tu adalah H. Okey, kita nak measure kita kena buat logiknya dulu. Pressure of gas sekarang ni adalah lebih besar daripada pressure of the atmospheric pressure. Okey, kenapa? Kerana turus merkuri di sebelah gas lebih rendah daripada turus merkuri di sebelah
open end. Itu menunjukkan pressure gas lebih besar daripada pressure ATM. So, sebesar mana atau how bigger? Kita akan guna formula P gas sama dengan P ATM tambah. Sebab apa guna tambah? Kerana lebih besar. Pressure gas lebih besar. So, kita kena tambah. Tambah dengan apa? Tambah dengan H. Nilai H tu menunjukkan berapa banyak pressure gas telah melebihi pressure ATM. So, dalam soalan bagi 91 cm merkuri sebagai pressure of gas. So, kita ganti 91 sama dengan pressure ATM juga diberi dalam soalan 76 tambah dengan H. Kita selesaikan saja matematik ni. 91 tolak 76. Okey, so jawapan akhir akan dapat 15. Okey, 15 cm merkuri. Okey. So jawapannya adalah B.